Muslimin muslimat, saya ada banyak kisah benar. Pakcik umur 50 lebih, 60 lebih, 70 contoh ya. Ustazah gorang bona kat orang sebelah ni ni cakap Nogori ya. Saya orang Terengganu tapi dua Nogori, jadi masa jadi pundit rumah tangga ni memang orang Nogori 9 yo datang orang Kedah, takkan nak pergi ikut jauh kan. Jadi tu yang pandai cakap Nogori tu. Pakcik-pakcik datang kan, isteri ni duk nangis, makcik ni umur dah 50 lebih ni, dah pencen dua-dua ni kan. Kenapa pakcik nangis? Entahlah orang sebelah ni orang tua ni Oh dah bergaduh panggil orang tua kan. Dah orang tua ni tabiat apalah. Kenapa pakcik? Ustazah, orang sebelah ni kalau dengan cucu tu nampak muda 10 tahun, dengan Dan ni tua sangatlah dia. Apa masalah pakcik? Kalau cucu balik kau segar nampak kan, boleh masak tu, boleh masak ni. Kalau anak cucu tak ada, tak balik, ulang yang sama, contohlah ya. Tetapi sebenarnya yang difokus adalah cucu elok dipeluk, dicium dilayan-layan Kalau saya ni jauh lah ustazah, berjengkal-jengkal lah. Lepas tu isteri ni jawab, dah tua. Memang luar Dan ni nampak tua, dalam muda lagi. Dia jawab macam tu kan. Lepas tu isteri ni pun jawab, ustazah, acik dah menopause. Macam tu kan. Suami pun jawab, tak adalah apa-apa, pause. Macam tu kan. Bergaduh. Saya ingat ni pakcik-makcik ni, banyak ya penceraian yang berlaku usia dah lanjut. Dan ini bukan perkara yang perlu diremehkan. Sebab yang saya paling bimbang, muslimat sekalian, muslimin, saya nak sebut muslimat, sebab buku ni bila bahas tentang tanggungjawab memberikan khidmat, istimta', kasih mesra, hubungan, memanglah tahap itu tak sama macam orang muda, tapi adalah tahap-tahap dia. Panjang lebar dia kupas mengikut kadar umur lah masing-masing. Masya Allah, kita masa muda, masa sekian-sekian, kita jadi isteri yang salihah. Yang kita bimbang, kita mati dalam keadaan menjadi isteri yang derhaka bila hujung-hujung usia ni. Lepas tu kan saya cakap macam ni dekat pakcik, Tuan Haji, pakcik pergi jumpa doktor boleh tak? Bawa isteri jumpa doktor. Antara ayat yang kelakar tu macam karen, kalau nak sentuh tu macam karen. Maksudnya dia punya melantun tu, contoh sikit melantun, astagfirullah, istighfar, macam buat dosa pula kan, nak manja-manja. Masya Allah. Lepas tu dia cakap macam tu lah, macam terenjat, sentuh macam karen. Lepas tu saya cakap macam ni pakcik, pasal monopause ni, benda ni memang betul. Isteri pakcik ni mengalami gejala-gejala ni bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Ini fitrah. Pakcik kena bawa pergi jumpa doktor sekian-sekian, contoh ya. Kemudian pakcik ni pun ikutlah nasihat, bawa jumpa doktor. Lepas tu saya sampai giliran 2 minggu lagi, biasa temu janji akan jumpa. Telefonnya pakcik, Assalamualaikum ustazah, ni ustazah Asma' kau? Sebab nombor telefon pejabat mesti dia ada. Yo, kira tutup fail lah ustazah, dah selesai dah ada magnet dah sikit-sikit Subhanallah. Belum tu karen kan, adalah jumpa doktor bagi pil hormon supaya stabil sikit. Betul lah, rupanya dia ada masalah tu. Memang sebab itu perlunya ilmu. Bila ada masalah, rujuk orang yang tahu. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita tengok mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua menyebutkan, apakah suami wajib memberitahu isteri bahawa dia tidak wajib berkhidmat seperti memasak, menyapu sebagaimana mengikut adat kebiasaan? Kami menjawab, pada zahirnya adalah yang pertama, iaitu wajib. Jikalau tidak, dia seisteri akan menyangka bahawa hal itu wajib ke atasnya. Namun muslimin muslimat, ada pendapat yang lain mengatakan bahawasanya masak, buat kerja rumah itu adalah kewajipan isteri. Antaranya adalah Imam Ibn Qayyim menyebutkan, hukum Nabi SAW perihal khidmat wanita kepada suami. Ibn Hubayb berkata, dalam Al-Wadihah Nabi memutuskan antara Ali dan Fatimah
ketika Fatimah puteri baginda mengadu perihal keperluannya bagi mendapatkan seorang pembantu rumah, baginda menetapkan tugas di antara Ali dan Fatimah. Fatimah mengerjakan khidmat batinah, iaitu khidmat di dalam rumah, manakala Ali mengerjakan khidmat zahirah, iaitu khidmat di luar rumah mencari nafkah. Jadi ada hujah ulama mengatakan memang urusan dalam rumah tangga itu adalah urusan isteri, dan isteri melakukan diberikan pahala yang besar umpama melakukan kewajipan, bukan pahala melakukan perkara sunat yang dituntut. Subhanallah. Begitu juga ada kisah Sayyidina Ali dan juga kisah Asma binti Abu Bakar yang melakukan kerja rumah sampai tangan mereka luka, ngangkut air dan sebagainya. Masya Allah. Dan merujuk kepada fatwa Imam Al-Qardawi menyebutkan, sekiranya kita membaca kitab fiqh kontemporari hasil karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, kita mendapati beliau kurang setuju dengan pendapat jumhur keempat-empat mazhab yang utama. Beliau cenderung untuk berpendapat selain daripada urusan seksual, wanita juga wajib untuk berkhidmat kepada suami dalam urusan yang lain. Pandangan beliau, wanita juga wajib memasak, menyapu, cuci lantai dan bersihkan rumah. Semua pekerjaan itu adalah sebagai imbal balik daripada nafkah yang diberikan suami kepada mereka. Tetapi Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan, suami perlu beri tambahan nafkah umpama seperti upah. Selain daripada nafkah yang asas tu, bila isteri melakukan semua tugas yang sepatutnya dibuat oleh pembantu, suami perlu memberi upah khas untuk pekerjaan tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, begitulah ya. Ada lagi Syekh bin Baz, Albani, Al-Utsaimin dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dalam fatwa beliau, isteri yang melakukan kewajipan hidup, iaitu melayani suami, adalah lebih utama daripada isteri yang bertahajud. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan khidmat suami terhadap isteri pula, antara yang pertama dan utama juga melayani keperluan batin isteri, hubungan dalam suami isteri. Kemudian yang kedua iaitu makan dan minum isteri. Jadi tajuk kita beras kita beli, nasi kita tanah ini, Masya Allah, kita harmonikan dengan berkenaan tanggungjawab di dalam rumah. Ia ada khilaf, namun pendapat yang kuat adalah daripada empat mazhab tadi. Ia bukan asasnya kewajipan, tetapi ia ihsan daripada isteri. Namun di sana ada pendapat yang kuat juga, ulama mutaakhirin mengatakan ia adalah kewajipan tetapi dengan tambahan upah yang perlu diberikan oleh suami. Subhanallah muslimat sekalian. Jadi rumah tangga itu adalah ladang pahala terbesar bagi wanita dan juga lelaki, dua-dua sama sahaja. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kesimpulan, bukan ceramah tak simpulkan lagi. Boleh terus tak lagi ni? Boleh ya. Okey, kita buat regangan dah sikit ya, nak bagi segar sebelum kita teruskan ke dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang buku berapa ya? Pukul 9. Kita diberikan tempoh sampai Imam dalam 9.30. Betul? Syekh boleh? Tuan Haji 9.30. Betul? Semua dah nunduk dah orang lelaki. Subhanallah, mereka tak sabar nak solat Isyak. Boleh saya tambah sikit ya? InsyaAllah boleh ya. Okey, duduk tegak semua. Tegak-tegak, tegakkan badan, Masya Allah. Tarik nafas. Okey, sekarang kita nak buat tumbukan padu sikit, boleh? Okey, sebenarnya tujuan nak regang sikit tubuh badan kita yang tegang tu, duduk lama memang penat. Kan berbanding orang yang bercakap ni dia semangat. Okey, tangan dua-dua ke depan. Okey, kita buat tumbukan tu. Maksudnya rasa macam buat sampai melantun lah. Okey. Macam ni ibaratnya. Macam tu. Faham ya? Nak sentak-sentak sendi yang lenguh, kena tegak kena duduk tegak. Okey. Kita mula ya. Okey, tumbuk. Bayangkan siapa yang kita tumbuk sekarang. Masya Allah. Okey, mula dengan sambil tu kita zikir. Subhanallah walhamdulillah. Zikir semua. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Laju-laju. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu akbar. Okey, dua-dua tangan pegang bahu sendiri. Okey, urut sendiri. Urut sambil tu kepala pusing sikit kiri. Pusing sebelah kiri dulu. Okey, urut sikit leher-leher tu, lengah kan. Bahu ni, biasa bahu lah tempat yang paling tegang bila kita penat, kita stres, kita letih. Okey, pusing lagi kepala, pusing pula sebelah kanan. Pusing pula sebelah kanan. Okey, Masya Allah. Biar rasakan sendi-sendi tu. Bagus tuan-tuan haji pun buat. Okey, insya Allah.